Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel pengajian Cikgu Suzaima. Hari ini cikgu akan menerangkan panduan menjawab esei 991 iaitu pengajian am semester 1 bahagian C. Kehendak peperiksaan bahagian C, calon dikehendaki untuk menulis dua karangan daripada tiga tajuk karangan yang diberikan iaitu menyumbangkan 50 markah, satu karangan menyumbangkan 25 markah. Format penulisan karangan ialah yang pertama, satu perenggan pengenalan iaitu 25 patah perkataan, 5 perenggan idea iaitu 70 patah perkataan untuk bagi setiap perenggan menyumbangkan 350 patah perkataan di situ, satu perenggan kesimpulan 25 patah perkataan, jumlah karangan lebih kurang 400 patah perkataan maksimum. Antara kelemahan pelajar yang pertama, tidak memahami kehendak soalan dan format jawapan. Pelajar gagal mengemukakan isi atau idea yang tepat berdasarkan kehendak soalan dan skema jawapan. Pelajar tidak memahami konsep-konsep yang terdapat dalam soalan karangan. Contohnya, perbezaan maksud perkataan rasional atau matlamat atau objektif. Pelajar gagal menguasai isu dan mengenal pasti perkataan-perkataan penting dalam penyataan soalan menyebabkan jawapan yang diberikan terpesong daripada skema jawapan. Kelemahan yang kedua ialah kelemahan isi atau karangan. Pelajar tidak dapat membezakan idea dengan huraian. Pelajar sering memberikan huraian sebagai isi dan memasukkan isi dalam huraian. Isi yang diberikan tidak cukup. Isi tidak dihuraikan dengan konkret atau mantap. Huraian diberikan secara umum sahaja. Isi tidak relevan atau tidak sesuai dengan kehendak soalan. Yang ketiga, pelajar tidak menggunakan olahan atau pemerengganan yang betul. Panjang karangan tidak seimbang dari segi jumlah perkataan. Pelajar sepatutnya tulis dalam 7 perenggan sahaja. Perenggan untuk pengenalan dan penutup seharusnya ringkas dan padat sahaja. Isi tidak ditulis secara seimbang. Yang keempat, tiada perancangan masa yang tepat ketika menulis. Pelajar gagal menulis karangan dalam masa 30 minit untuk satu karangan, 60 minit untuk dua karangan dengan setiap satunya 400 patah perkataan. Yang kelima, penggunaan bahasa dan struktur ayat yang lemah. Ayat yang tidak gramatis dari segi pemilihan kata, imbuhan, penanda wacana, kata sendi. Ayat terlalu panjang, berbelit-belit, melirik-lirik dan terdapat ayat yang tergantung. Penggunaan tanda bacaan yang tidak betul. Penggunaan bahasa ataupun bahasa dialek ataupun logat. Penggunaan kata hubung di penggunaan ayat. Yang keenam, pelajar kurang baca dan tidak mengikuti perkembangan semasa. Isi yang diberikan tidak menggambarkan kematangan pelajar. Pelajar hanya bergantung pada model karangan. Isi mungkin ketinggalan zaman dalam model karangan tu. Jadi pelajar tidak dapat gambaran yang luas. Yang ketujuh, pelajar terlalu bergantung kepada soalan ramalan. So, cikgu nasihatkan kamu baca semua soalan, jangan spot soalan. Baca semua isu dan topik. Untuk soalan esei, bahan-bahan rujukan yang boleh pelajar dapati daripada tajuk, peruntukan, kelembagaan persekutuan, iaitu subtopiknya boleh jadi keluar daripada kebahasan asasi, daripada tajuk kebahasan diri seperti mana soalan SPM tahun 2020. Seterusnya, tajuk tadbir urus negara, iaitu tajuk 2.3.4 kepentingan dan cabaran. Kepentingan merangkumi globalisasi daya saing. Cabaran pula meliputi sistem penyampaian, integriti, modal insan dan teknologi maklumat dan komunikasi. Untuk topik kedaulatan Malaysia, iaitu 2.41, cabaran punca dan penyelesaian, akan merangkumi aspek pertahanan, sosial dan budaya, ekonomi, politik, sains dan teknologi dan integrasi dan perpaduan. Teknik menjawab soalan esei dibahagikan yang pertama, pembahagian masa, yang kedua, pembahagian markah, yang ketiga, pemilihan soalan atau memahami kehendak soalan, yang keempat, penyediaan rangka karangan, yang kelima, proses menulis esei, dan yang terakhir, penyemakan bahasa atau keseluruhan esei. Untuk aspek yang pertama, aspek pembahagian masa, masa yang dicadangkan untuk bahagian C ialah 80 minit. Pembahagian masa untuk satu karangan meliputi yang pertama, analisis soalan dan merangka karangan. Okey, yang ni kamu kena kenal pasti format jawapan. Skema jawapan sama ada 50, 32 atau 14, lebih kurang ambil masa 5 minit. Yang kedua, proses menulis karangan 30 minit. Dan yang terakhir, menyemak karangan 5 minit. So, secara purata, masa untuk menulis satu karangan lebih kurang 40 minit. Yang kedua ialah aspek pembahagian markah. Untuk idea, markah idea ialah 10 markah, iaitu kamu kena kemukakan 5 idea
darab dengan 2 markah untuk setiap satu idea, menyumbangkan semua sekali 10 markah. Huraian atau hujah ialah 10 markah daripada 5 huraian untuk setiap isi, darab dengan 2 markah jadi 10 markah. Bahasa ialah 4 markah, maka format ialah 1 markah. So jumlahnya ialah 25 markah darab dengan 2 esei jadi 50 markah. Teknik pemarkahan kita lihat dari segi pengenalan. Setiap karangan perlu ada pendahuluan atau pengenalan yang ditulis secara ringkas dan tepat, iaitu 2 ayat sudah memadai. Apa yang 2 ayat itu? Boleh tulis isu dan kaitkan dengan fokus soalan. Jangan masukkan sebarang isi atau idea kerana tiada markah akan diberi dalam pengenalan, dan tiada markah khusus hanya dikira dalam markah format. Seterusnya untuk perenggan idea, iaitu pada perenggan 2, 3, 4, 5 dan 6. Masukkan idea di ayat pertama perenggan, maksimumnya 5 isi. Satu isi menyumbangkan 2 markah. Idea yang tidak menepati kehendak soalan atau skema jawapan ialah kosong markah. Untuk huraian atau hujah, maka maksimum huraian ialah 2 markah untuk setiap satu isi, dan setiap idea perlu disokong dengan huraian yang mantap dan relevan, sekurang-kurangnya 3 ayat. Hujah yang ada dalam skema jawapan sahaja akan diberi markah. Kaedah pembahagian markah, karangan tetap dibaca walaupun separuh menyeleweng mengikut panduan seperti berikut. Yang pertama, idea tepat dan relevan mengikut skema jawapan, markah penuh dapat 2 markah. Jika huraian G2 dapat 2 markah, huraian G2 1 markah, menyeleweng kosong. Yang kedua, untuk idea yang kurang tepat tetapi masih relevan, iaitu idea CP-CP kita panggil, markah ialah 1 markah. Huraian jika masih membincangkan idea dapat 1 markah, jika menyeleweng kosong. Dan yang terakhir, jika idea dan huraian tidak relevan, kita panggil TR, maka huraian ialah kosong. Untuk penutup, setiap karangan perlu ada penutup ditulis dengan ringkas, iaitu menyimpulkan atau menyatakan pendirian atau rumusan tanpa mengulangi apa-apa yang telah dihuraikan. Jadi markah khusus di situ hanya dikira dalam markah format. Maka bahasa maksimumnya ialah 4 markah. Bagi 8 kesalahan ejaan atau tanda bacaan ditolak 1 markah. Bagi 4 kesalahan struktur ayat akan ditolak 1 markah. Maka minimum untuk bahasa ialah 1 markah dengan syarat mesti melebihi 100 patah perkataan. Maka format ialah maksimum 1 markah. Untuk melayakkan pelajar mendapat markah format, perlu ada 3 perkara, iaitu yang pertama, pengenalan, yang kedua, isi, yang ketiga, kesimpulan atau penutup. Barulah dianggap memenuhi format penulisan. Jumlah perkataan adalah tidak lebih daripada 400 patah perkataan. Kesimpulan karangan hendaklah diambil kira untuk format sekiranya karangan pelajar masih berada dalam lingkungan 400 patah perkataan. Yang ketiga ialah pemilihan soalan, memahami kehendak soalan dan bentuk soalan. Untuk pemilihan soalan, ada 3 soalan yang diberi dan pelajar perlu memilih 2 soalan yang benar-benar boleh dijawab oleh pelajar berdasarkan pengetahuan dan kemampuan. Jadi pelajar perlu mengkaji aspek-aspek penting dalam soalan yang dipilih. Baca setiap soalan dengan teliti, pilih soalan yang sesuai dan mudah yang dapat kemukakan lebih kurang 5 isi, dan pilihlah esei yang pernah diajar atau dibuat yang mana pelajar boleh mengembangkan isi tersebut. Dan yang kedua, pelajar perlu diingatkan untuk menjawab 2 soalan saja daripada bahagian C. Jika pelajar menjawab 3 soalan esei, hanya 2 soalan saja yang mula-mula dijawab oleh pelajar saja yang akan diperiksa, disemak oleh pemeriksa. Hanya 5 idea terawal saja yang akan disemak oleh pemeriksa. Untuk menjawab soalan esei, pelajar perlu memahami maksud bagi setiap fokus soalan. Yang pertama, pelajar perlu memahami maksud bidang. Bidang itu bermaksud kegiatan yang diceburi. Biasanya soalan memfokus pada sumbangan sesuatu golongan. Yang kedua, kepentingan. Jika dalam soalan itu menyatakan penting, maksud dia nak kepentingan. So, kepentingan ialah bermaksud ialah sesuatu yang berharga atau berfaedah yang memberi keuntungan atau manfaat, sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kebaikan ataupun faedah yang diminta oleh isu yang positif. Untuk yang ketiga, keburukan. Jika soalan keburukan bermaksud keadaan yang buruk, kesan negatif atau implikasi yang negatif. Yang keempat ialah cabaran. Cabaran bermaksud ialah sesuatu unsur atau faktor yang menguji kemampuan. Yang kelima ialah rasional, iaitu alasan munasabah untuk mengambil sesuatu tindakan. Yang keenam ialah langkah. Langkah ialah cara untuk mengerjakan sesuatu atau perbuatan. Yang ketujuh ialah usaha,
iaitu ikhtiar untuk mencapai sesuatu. Yang ke-8 ialah inisiatif. Inisiatif ialah daya usaha yang mula-mula. Yang ke-9 ialah strategi. Strategi ialah rancangan yang teratur. Yang ke-10 ialah kaedah, iaitu cara melakukan sesuatu. Yang ke-11 ialah tanggungjawab, iaitu kewajipan sesuatu yang perlu dilakukan. Yang ke-12 ialah ciri-ciri yang khusus pada sesuatu. Ciri itu bermaksud sifat yang khusus pada sesuatu. Yang ke-13 ialah halangan. Halangan bermaksud gangguan atau rintangan atau kekangan yang boleh menyebabkan sesuatu perkara terkendala. Yang ke-14 ialah masalah. Masalah bermaksud sesuatu yang mesti diselesaikan. Yang ke-15 potensi. Potensi bermaksud kemampuan atau keupayaan untuk mencapai sesuatu. Yang ke-16 risiko. Risiko bermaksud kemungkinan atau bahaya kerugian. Kemungkinan mendapat bahaya atau kerugian. Yang ke-17 ialah kesan. Kesan boleh jadi yang positif atau negatif, iaitu sesuatu sama ada kebaikan iaitu positif ataupun keburukan yang negatif yang timbul daripada sesuatu kejadian, sama ada keadaan, perbuatan, tindakan dan lain-lain, kesudahan, hasil atau akibat daripada sesuatu. So ini merupakan analisis soalan esei dari STPN 2013 hingga 2021. Untuk tahun 2013, tema yang pernah keluar ialah ekonomi berkaitan dengan kebaikan penetapan gaji minimum. Tema sosial dan budaya berkaitan dengan kepentingan dan langkah supaya warisan budaya terus wujud. Tema sosial budaya juga usaha menjadikan kraft tangan sebagai industri skala besar. Untuk STPN 2014, tema yang pernah keluar ialah politik berkaitan dengan tanggungjawab kerajaan. Yang kedua, keselamatan dan pertahanan, usaha dan halangan memperkasa pertahanan negara. Yang ketiga ialah tema sains dan teknologi tentang kebaikan dan keburukan laman web sosial. STPN 2015, tema yang pernah keluar ialah sosial dan budaya, iaitu berkaitan dengan kesan buruk rasuah dan langkah mengawal. Tema yang kedua yang keluar ialah integrasi dan perpaduan, berkaitan dengan faktor menghalang integrasi dan perpaduan. Tema yang ketiga pernah keluar, ekonomi iaitu ataupun sosial budaya, sebab penghijraan modal insan dan kesan ekonomi. Pada tahun 2016, tema yang pernah keluar ialah politik takbir urus, iaitu berkaitan dengan ciri kepimpinan. Integrasi dan perpaduan, faktor kurang semangat patriotik dan usaha menyembuhkan semangat patriotik. Tema sains dan teknologi, manfaat teknologi satelit dan kesan negatif teknologi satelit. Pada tahun STPN 2017, tema yang pernah keluar ialah politik iaitu takbir urus, berkaitan dengan usaha meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan awam. Tema yang kedua ialah sosial dan budaya, sebab mengutamakan budaya hedonisme dan langkah tidak melupakan budaya tempatan. Tema yang ketiga yang keluar ialah integrasi dan perpaduan, iaitu peranan perpaduan dan langkah kerajaan. STPN 2018 yang tema yang pernah keluar ialah takbir urus, berkaitan dengan faktor rasuah dan langkah. Kemudian tema yang kedua, keselamatan dan pertahanan, berkaitan dengan ancaman yang menggugat keselamatan dan keselamatan. Tema yang ketiga ialah integrasi dan perpaduan, iaitu peranan sistem persekolahan dan pihak lain untuk memupuk perpaduan. STPN 2019, tema yang pernah keluar ialah takbir urus, berkaitan dengan kerenah birokrasi, menjatuhkan imej negara dan langkah untuk menanganinya. Tema yang kedua ialah keselamatan dan pertahanan, iaitu langkah mengatasi ancaman jenayah yang dihadapi. Tema yang ketiga ialah sains dan teknologi, iaitu berkenaan dengan teknologi hijau. STPN 2020, ini tema yang pernah keluar ialah takbir urus, berkaitan dengan demonstrasi dan cara lain menyuarakan pandangan rakyat. Tema yang kedua ialah integrasi dan perpaduan, berkaitan dengan kepentingan dan langkah mengukuhkan perpaduan. Tema yang ketiga ialah sains dan teknologi, iaitu kesan positif dan kesan negatif teknologi digital. STPN 2021, tema yang pernah keluar ialah politik, berkaitan dengan sistem pemerintahan raja berperlembagaan, memelihara hak rakyat pelbagai kaum. Tema politik juga masih keluar, iaitu berkaitan dengan kesan negatif jika kestabilan politik tergugat. Dan tema sains dan teknologi berkaitan dengan langkah mengawal penyalahgunaan internet di Malaysia. STPN 2022, tema yang pernah keluar ialah tema politik, berkaitan dengan cabaran yang boleh menjejaskan integriti dalam takbir urus baik. Dan tema yang kedua ialah tema keselamatan dan pertahanan, faktor yang mempengaruhi kerajaan untuk melaksanakan dasar bagi mempertahankan dan melindungi
kepentingan negara, dan tema yang terakhir penangguhan STPM 2022 masih lagi tema politik, iaitu kesan pergerakan politik yang tidak terkawal kepada negara. Setakat itu saja perkongsian cikgu hari ini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya dan terima kasih. Jadi cikgu mohon untuk kamu like, subscribe dan komen channel Cikgu Suzaimah Pengajar, dan tolong like, follow dan komen TikTok cikgu iaitu Suzaimah Safi. Setakat itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.